أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Maka janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Wa qur rabbi zidni ilma. Inilah ayat yang kita ungkapkan di awal-awal majlis Al-Quran, My Quran Time. Kita doa supaya ditambahkan kepada kita ilmu. Masya-Allah, Nabi Musa, walaupun kalau kita kata bahasa logiknya, Nabi orang paling alim lah ketika itu. Nabi dapat wahyu. Tapi bila dengar ada orang yang alim, lebih alim, hamba Allah, dia tetap pergi mengembara mencari ilmu. Kerana itulah kita disebut apa? Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahap. Masya-Allah. Jadi itu ilmu perkara yang penting Ustaz ya. Betul. Berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini. Sebenarnya bila kita tahu bahawa cara nak menguruskan akhir zaman ini adalah dengan merendah diri cari ilmu. Ya, dia kalau rasa ilmu tu dah banyak ataupun tidak mahu lagi berdamping dengan orang yang lebih berilmu, itu tandanya ilmu yang kita ada itu sudah pun dia mengkaburi ataupun menipu kita, sehingga kan nanti bila Dajjal datang, naudzubillah min zalik ya, Dajjal boleh membuatkan kita rasa kagum ya, pasal kita mula-mula dah kagum pada diri kita dengan ilmu kita. Rupanya Dajjal datang, dia menyebabkan kita kagum pada dia, naudzubillah, itu menyebabkan ada orang yang gagal dalam keimanan. Jadi bagaimana nak memastikan kita jangan kagum pada ilmu yang tak betul daripada Dajjal? Kita terus mencari ilmu yang betul dan terus mendalami Al-Quran ini sendiri, Ustaz ya. Masya-Allah, Ustaz kata apa? Rendah diri, cari ilmu. Mana di antara salah satu cara tanda orang yang merendah diri, dia sentiasa mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang benar, insya-Allah. Al-Quran Allah Taala pimpin kita, alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang merendahkan diri kami kepadamu ya Allah. Ilmu yang sentiasa mendekatkan diri kami kepadamu, mematuhi perintahmu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah, bekalkanlah kepada kami kesabaran dalam menuntut ilmu ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami hikmah-hikmahnya ya Allah. Dan ya Allah, ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan ya Allah kepada cahaya ilmu yang benar ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari
Mari sama-sama kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Yang pertama, kita akan melihat pada ayat 62 hingga 65 perjalanan Nabi Musa bersama pembantunya, dimaklumkan Yusha bin Nun, iaitu mereka berpatah balik ke lokasi hilangnya ikan yang dibawa, ikan yang telah dimasak yang menjadi makanan mereka untuk dijadikan sebagai bekalan sepanjang perjalanan. Kemudian pada ayat 66 hingga 70 kita akan melihat kepada Nabi Musa meminta izin berguru dan apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang pelajar. Ini perkara yang menarik untuk kita sama-sama amalkan pada akhir zaman ini agar jangan hilang nilai ini. Diteruskan pada ayat yang ke-71, 3 peristiwa penuh getir dan sikap Nabi Musa yang kurang boleh menunjukkan kemampuan bersabar mengikut standard, mengikut garis daripada gurunya Nabi Khidir alaihi salam. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم Kita tengok dahulu resolusi bagi halaman 301. Iaitu yang pertama, kita selalu sedar bahawa lupa itu adalah angkara syaitan yang perlu kita minta dilindungi daripadanya dengan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana lupa ini akan menyebabkan kita lupa potensi kita, lupa kepada perancangan terbaik, lupa untuk buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan cepat melenting. Ya, jangan cepat melenting, tetapi sentiasa lihat kepada visi sesuatu perkara, sebagaimana Nabi Musa tidak cepat marah bila makanannya sudah tiada, ya, tetapi beliau kembali balik, ya, kembali kepada batu dan akhirnya bertemu dengan abdan min ibadina, bertemu dengan Nabi Khidir, dan berlakulah proses pembelajaran yang dinyatakan pada halaman 301. Yang ketiga, kita jadilah hamba yang mendapat rahmat, ya, kita selalu beribadah, selalu memohon rahmat daripada Allah. Insya-Allah kita akan diberikan ilmu nur yang baik datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut prosedur, iaitu menjadi hamba yang beribadah betul-betul. Itu adalah password penting agar terus Allah buka cahaya ilmu kepada kita. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita lihat safara, iaitu menjelajah ataupun musafir. 12 kali disebut perkataan ini di dalam Al-Quran, dan inilah safar yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan musafir ini adalah musafir yang membawa kepada ilmu. Musafir ilmu ni adalah penting. Kalau kita perlu jalan, kena guna duit, guna tenaga untuk ilmu, itu adalah salah satu daripada contoh Nabi Musa, seorang pendakwah, seorang nabi. Sebenarnya dah cukup-cukuplah tu, tetapi dengan merendah diri, dengan yakin bahawa ilmu akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT, itulah perjalanan yang tuan-tuan terus kita sama-sama kuatkan. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Sedikit tajwid pada hari ini. Ada semalam kita dah kongsi satu kalimah yang pengecualian daripada kaedah maksilah. Kita dah tahu asasnya maksilah ni ialah ada hak dhamir yang berbaris di depan ataupun baris di bawah, berada di antara dua huruf yang berbaris. Maka berlakulah maksilah. Sama ada maksilah qasirah, kalau bertemu dengan selain daripada hamzah selepas hak dhamir itu jadi maksilah qasirah lah, 2 harakat. Kalau bertemu selepas hak dhamir itu ada hamzah, satu je hamzah, jadi maksilah tawilah, dibaca 4-5 harakat. Maka semalam kita sebut satu kalimah yang kita kata apa, yang menyala ataupun kita pengecualian daripada kaedah. Okey, hari ini kalimah yang kedua. Kita lihat di slide kita, kalimah kedua pengecualian yang mana Imam Hafs, imam kita lah,
tidak mensilahkan, tidak baca dengan panjanglah, maksud tidak mensilahkan tu, tidak memanjangkan ataupun mensilahkan hak dhamir yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Sedangkan kita kata bila hak itu berada di antara dua huruf yang berbaris, maka dibaca dengan panjang. Tapi disebut sini sebagai pengecualian daripada kaedah. Tengok ayat itu. Az-Zumar ayat yang ke-7. Muka surat 459. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tengok kalimah yardah. Yardahu lakum. Kalau ikut ha bagi depan, hak dhamir dah bagi depan. Sebelum dia berbaris dha baris atas, dan selepasnya juga berbaris juga huruf lam. Maka kalau ikut kaedah asalnya, maka dibacanya yardahu lakum kalau asalnya. Tetapi kalimah ini Imam kita Hafs an Asim yustathna minal qaedah. Dia pengecualian daripada kaedahnya. Maka tapi tak menjadi masalah lah kalau tak hafal ustaz, tak apa, tak ada masalah. Kata ustaz kalau tak hafal macam mana? Tak payah hafal tak apa. Dalam mushaf kita alhamdulillah jazakumullah anna khairan. Para ulama kita tengok dah, kita tengok daripada tulisan dia kita pun dah nampak tak perlu panjang sebab tidak ada penambahan waw yang kecil selepas hak dhamir itu. Maka sini wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau orang tanya kenapa tak baca panjang seperti kaedah, ini adalah pengecualian. Ada dua kalimah. Semalam kita dah terangkan dalam surah Al-Furqan. Hari ini surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. ربنا آتنا في